السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Pertamanya kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurniaannya dapat kita bersama-sama pada malam ini bertemu untuk menyambung ataupun meneruskan kuliah maghrib kita. Pada malam ini saya akan baca perkara yang bab tentang murtad. Bab tentang murtad berdasarkan hadis-hadis Imam Tirmizi dan juga berdasarkan huraian oleh Syekh Idris Al-Marbawi daripada kitab Bahrul Mazinya. Kerana perkara ini penting juga, lebih lagi di zaman dalam suasana yang membimbangkan terhadap Islam ini, bertimpa-timpa perkara-perkara yang berlaku di negara kita ini yang mencabar Islam, mencabar Allah Subhanahu wa taala, dan yang terbaru, perkara yang membimbangkan kita, menyedihkan sebagai orang yang beriman adalah apabila kemahuan Allah telah kalah, kemahuan Allah telah gagal. Apabila Mahkamah Rayuan Malaysia, bukan Mahkamah Rayuan Amerika, bukan Mahkamah Rayuan Britain, Jepun, Korea, tapi Mahkamah Rayuan Malaysia yang memberi kemenangan kepada golongan transgender, supaya itu mengatakan bahawa tak salah mereka, yakni sebenarnya lelaki nak pakai pakaian perempuan, dan disifatkan pula peraturan yang dipertahankan oleh Mahkamah Syariah Negeri Sembilan itu salah, disifatkan sebagai salah, tak betul. Ada juga orang kata kekalahan itu berpunca daripada peguam syar'i yang katanya lah, saya tak tahu betul tak betul, katanya tidak bersungguh-sungguh mempertahankan kes itu, tetapi
cara mengulas. Patutnya hakim tu kata menang sebab masalah teknikal, cukuplah. Ini tak, dia ulahnya benda tu. Dia kata boleh pakai. Undang-undang Syariah Negeri Sembilan tu salah, tak betul. Sedangkan di sana ada hadis Bukhari dan Muslim yang terang-terang menyebut Allah melaknat, Allah, Rasulullah melaknat orang lelaki yang berpakaian perempuan, orang perempuan yang berpakaian seperti lelaki. Ini ada dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Bila dah menang, tengok hari ini keluar pula kenyataan. Kaum transgender ini mengatakan selama ini mereka tertindas oleh hukum Islam, oleh hukum Allah. Kita tengok Allah diserang. Dalam negara kita hari ini bukan individu, bukan ulama, bukan individu diserang, Allah diserang. Islam diserang. Islam yang mendapat tuduhan menindas dan sebagainya. Dan kita orang Islam tidak bolehlah merasa redha dengan keadaan yang seperti ini. Saya nak tanya tuan-tuan, kalau orang transgender yang berpakaian perempuan ni datang surau ni, dia nak kencing, berak, nak suruh masuk tandas mana? Siap tu siap. Nak suruh masuk tandas mana tu siap? Masuk tandas perempuan kan, kok ada orang perempuan menjerit kat dalam tu kan, masuk tandas lelaki awal-awal dah confused dah dengan pakaian perempuan. Takkanlah kita nak buat tandas transgender pula. Itu tak diajar oleh Allah. Itu perkara yang dimurkai. Kaum Lut diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mereka kata mereka tidak sampai tahap zina, tak sampai tahap melacur, berliwat, misalnya. Tapi Islam bukan hanya mengharamkan persetubuhan lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan. Lelaki pakai baju perempuan pun diharamkan, perempuan pakai baju lelaki pun diharam. Dalam hadis disebut dilaknat. Maka para ulama kata sebarang bentuk kesalahan yang ada perkataan laknat, itu menunjukkan dia dosa besar. Sebab ancaman laknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tak perasan, satu demi satu penghinaan ke atas Islam berlaku di negara kita. Dan kita tengok juga dalam masa yang sama, bala pun nampak bertimpa-timpa. Bertimpa-timpa bala turun. Petang tadi saya ada tengok gambar satu lagi puting beliung yang menyerang di Alustar Kedah. Sebab kalau ikut video tu dia kata sebentar tadi, dan catatan dalam Facebook tu dia sebut 1 hour ago, sejam yang lalu. Saya tengok tu pukul 6.30, maknanya lebih kurang pukul 5.30 benda tu baru berlaku, ataupun pukul 5 macam tu berlaku. Yang sangat menggerunkan. Jadi kita mungkin tak rasa bahawa, saya bimbang sebab saya pernah terbaca tulisan Dr. Hamka. Cuma saya nak cari balik tempat Dr. Hamka berkata begitu tu, saya tak ingat. Tapi masa saya belajar dulu, saya rajin baca tafsir Azhar. Jadi saya ada baca satu tempat Dr. Hamka sebut, dia kata kita manusia, kalau kita nak marah ke, suka ke apa ke, kita tunjuk melalui muka kita, wajah kita. Sebab tu di muka kita ada beratus urat saraf, beratus saraf. Sebab tu muka kita boleh buat sedih, boleh buat seronok, boleh buat seronok campur sedih, boleh buat marah, boleh buat benci, muka kita. Sebab tu kita manusia tunjuk perasaan kita, suka atau marah terutamanya melalui muka. Dia kata Allah tak ada muka macam kita. Jadi Allah tunjuk kemarahan dia melalui alam, kata Dr. Hamka. Allah tunjuk melalui alam. Sebab tu maknanya kita jangan rasa selesa sangat. Suasana yang amat membimbangkan sedang berlaku di negara kita dari segi Islam. Sudut lain tu taklah bimbang sangat. Harga barang makin naik, minyak naik, bimbang juga. Tapi buat masa ni tak apalah lagi. Tetapi Islam tu, kita bimbang keadaan Islam.
Tengok transgender ni dah menang ni. Itu satu gambaran untuk kumpulan lain seperti Sisters in Islam, ya, yang terang-terang, ya, Sisters in Islam. Nah, ada pula yang merumitkan masalah. Bila Jabatan Kuasa Fatwa Negeri Selangor fatwakan sis itu haram, ada pula yang merumitkan keadaan. Rumit macam mana? Cuba membela Sisters in Islam. 3 Abdul tu lah, 3 Abdul tu, kan? Mujahid, Hanifah Mahdin, Khalid Samad. Tu 3 Abdul. Dr. Maria pun ada, kan? Mempertikai, Dr. Zul pun sama. Mempertikai, mengatakan apa makna liberalisme, apa makna pluralisme. Dia main benda tu, kan? Itu istilah. Itu istilah. Orang awam dia tak faham benda tu. Orang awam dia tak faham. Dia pening baca tu. Sebenarnya pada saya senang je. Dengan orang awam kita tak usah bincang lah takrif definisi liberalisme ke pluralisme ke, tak payah pergi jauh. Pada saya straight to the point. Pergi je kepada punca masalah. Contoh pertama, Sisters Islam mempertikai hukum faraid, kan? Dia pertikai hukum faraid. Dah jelas dah. Faraid tu Tuhan kata lelaki 2 bahagian, perempuan 1 bahagian. Dia kata tak ada. Kenapa tak sama? Kenapa tak 2-2? Kenapa tak 1-1? Kenapa lelaki 2, perempuan 1, lelaki dapat lebih? Dia pertikai hukum faraid. Sedangkan faraid, siapa yang memfaraidkan tu? Yang meletakkan 2-1 tu siapa? Allah. Kita boleh lawan Allah ke? Orang Islam, buat iman dia perempuan sekalipun, boleh lawan Allah ke? Kemudian nak cari logik. Cari logik. Logik kena nak cari pun ada hujah. Ulama-ulama Islam dah hujah dah. Kenapa lelaki dapat lebih dalam harta pusaka? Ya, kerana orang perempuan, kalau orang perempuan dia tak ada kewajipan menafkahkan harta dia. Ya? Jadi orang perempuan kalau dia dapat harta pusaka, dia simpan. Ataupun dia boleh simpan. Dia nak belanja tu dia punya pasal lah. Tapi kalau dia nak simpan, boleh simpan. Tak terusik sampai mati pun tak apa. Tapi orang lelaki, dia ada kewajipan menafkahi keluarga. Sebab tu kalau dia dapat harta pusaka, dia kena belanja. Dia kena guna harta tu untuk dibelanjakan untuk kewajipan dia. Maka kata para ulama, itulah barangkali di antara sebab kenapa Islam bagi harta pusaka lebih pada lelaki dan kurang pada perempuan. Dan sebenarnya kalau tak ada hujah itu pun kita kena patuh. Sebab dalam Islam kita tidak diajar ikut satu-satu peraturan Islam tu kerana dia logik rasional, tak ada. Kan? Semayang, kalau ikut semayang belum nampak lagi rasional semayang, kan? Walaupun di sana ada kajian-kajian saintifik yang menunjukkan kelebihan semayang, kelebihan sujud. Sujud tu dia turunkan darah ke bawah untuk supply oksigen semula kepada otak, dan dan jumlah sujud tu maknanya dia punya jarak semayang tu memang itulah keperluan oksigen kita, kan? Itu satu contoh. Tapi dari segi zahirnya belum nampak juga. Tak nampak logik lagi semayang tu, kan? Tambah menghadap kiblat, semayang menghadap kiblat, tunduk, bangkit, rokok, sujud, belum nampak lagi logiknya. Tetapi semayang kena semayang. Kena semayang. Allah suruh, Allah perintahkan Nabi Ibrahim sembelih tengkuk anak dia. Sampai hari ini tak jumpa logik. Cuba cari apa logik Allah suruh Nabi Ibrahim sembelih tengkuk anak dia. Sampai hari ini tak ada logik. Kalau anak dia perompak, penyamun, kan? Okey, boleh kita bincang juga. Pasal anak dia perompak, penyamun, sebab tu suruh bunuh. Ni tak, anak Nabi Ibrahim anak yang saleh. Sama ada Ismail atau Ishak, anak yang saleh. Sampai hari ini tak jumpa logik kenapa Tuhan suruh Nabi Ibrahim sembelih tengkuk anak dia. Tapi Nabi Ibrahim buat, kena buat, wajib buat. Islam mengajar kita patuh perintah Allah tanpa tengok logik rasional kenapa. Itu juga Sisters in Islam terang-terang mempertikai hukum faraid. Nampak?
Kalau orang bukan Islam, tak apa. Kalau dia tak namakan dia Sisters in Islam, tak apa. Itu kita tak kisah. Sisters in Christian ke, Sisters in apa-apa, lantak kamu lah. Tapi kamu mendakwa kamu Sisters in Islam. Dan orang Islam tak boleh petikai hukum Allah. Lepas tu dia petikai apa? Tudung. Dia kata tudung tak wajib. Apa yang wajib hanya sekadar tutup dada je. Itu. Dia ambil yang tu je. Tutup dada ke bawah wajib. Pakai tudung tak wajib. Nampak? Padahal menutup aurat termasuk menutup kepala, kecuali muka dan pergelangan tangan, adalah ijma' di kalangan para ulama. Kalau dia menolak orang jenis tutup muka, tutup pakai sarung tangan, tu tak apa. Kita pun terima benda tu. Isteri saya pun tak tutup muka, tak pakai sarung tangan. Tetapi dia menolak kewajipan menutup kepala. Dia tolak. Dia kata tak wajib. Ini menentang perkara yang telah menjadi ijma' di kalangan para ulama. Soal dia kata, soal dia kata Islam ni ulama-ulama semua orang lelaki. Jadi ada penindasan terhadap kaum wanita. Soal tu kita boleh bincang lagi, kan? Itu boleh bincang lagi. Saya dalam bab tu boleh bincang lagi. Kita boleh bincang, tunjuk tak mana penindasannya. Hukum Islam, hukum Islam tu sebenarnya tak menindas kaum wanita. Contohnya apa? Yang kita masukkan taklid, kan? Cerai taklid. Lepas masa nikah tu kita tambah, kalau aku tak balik selama sekian-sekian kan, maka aku boleh diceraikan dengan harga satu ringgit. Sebenarnya perjanjian tu boleh tambah lagi. Perjanjian tu boleh tambah lagi. Boleh tambah. Misalnya letaklah apa yang dapat memelihara, tapi janganlah yang tak patut-patut, kan? Jangan tak patut, tu tak boleh lah. Yang benda yang Allah Ta'ala halalkan, kita nak haramkan dalam perjanjian, tak boleh. Tapi sebagai bentuk perjanjian, misalnya perempuan tu jenis bekerja, bekerja, dia nak confirmation. Jadi dia kata, bang, buat janji. Suami dia lapas, dan kalau dah berkahwin dengan aku nanti, aku janji aku takkan suruh dia berhenti kerja, kan? Kalau aku suruh dia berhenti kerja, jatuh talak misalnya, kan? Boleh. Untuk memastikan itu boleh, supaya suami tak rasa perempuan tu kerja. Jadi kalau nak selesai masalah, selesai sebelum nikah, kan? Okey, aku nak kamu kahwin nanti berhenti kerja, selesai. Perempuan kata tak nak, aku tak setuju, aku tak nak berhenti kerja. Aku nak berhenti, saya tak nak berhenti. Tak usah kahwin lah. Kan? Perempuan lain ramai, lelaki lain ramai, betul? Tapi takut dah kahwin nanti timbul masalah, buat perjanjian. Kalau suami kata tak nak, aku nak kamu berhenti, saya tak nak berhenti, tak usah kahwin lah. Habis itu. Tak usahlah buat perjanjian. Yang gatal buat perjanjian juga pasal apa? Kan? Itu contoh. Sebenarnya ada dalam Islam undang-undang peraturan yang mungkin nampak kaum wanita tertindas adalah kerana pelaksanaan. Itu dia. Ini bukan salah hukum Islam, ini salah pelaksanaan. Jadi jangan serang Islam, jangan serang hukum faraid, serang hukum menutup aurat. Satu lagi contoh, terang-terang, kita straight to the point. Satu lagi contoh, Sisters in Islam mengatakan bahawa orang berzina tak salah. Berzina bukan suatu kesalahan. Sebab apa dia kata? Rogol dia, zina bukan kesalahan. Sebab tu zina tidak boleh ada hukuman. Sama ada hukuman konvensional, apatah lagi hukum Allah. Hudud lagi dia tak. Hudud lagi lah dia tolak. Hudud tu memang dia tolak. Hukum dunia yang ada pun dia tak setuju. Saya rupanya salah pakai ketayak. Ketayak anak, patutlah rasa kecil je kan. Aduh, tak apalah. Hukum hudud dia tolak. Hukum konvensional pun dia tak terima. Sebab pada dia, berzina bukan kesalahan. Sebab zina tu suka sama suka, hak asasi manusia. Jadi suka hati dia nak berzina. Kita tak boleh larang, tak boleh hukum dia, tak boleh sekat dia. Ini pandangan Sisters in Islam. Dah terang dalam surat khabar, dalam majalah. Ni umum rakyat Malaysia dah tahu. Jadi tak payah bincang pasal takrif plural, takrif liberal, tak payah bincang. Tengok yang ni je kita dah tahu dah. Tak payah pergi jauh. Itu baru 3 contoh.
Banyak lagi perkara yang dipertikaikan oleh, yang telah dipertikaikan oleh sistem Islam dan yang akan dipertikai oleh sistem Islam di masa akan datang. Dr. Zul, dia kata kita nak dakwah pada sistem Islam. Kan? Kita kena ingat, kepentingan bukan hanya dakwah, nak jaga akidah orang lain. Kan? Kalau kita nak dakwah cara betul. Apa yang berlaku ni bukan dakwah, membela. Kita membela, kita menyalahkan jangka kuasa fatwa. Orang awam akan kata apa? Orang awam yang tak faham dia kata apa? Oh, jangka kuasa fatwa salah lah ni. Sistem Islam ni betul lah ni. Oh, kalau begitu memanglah tak adil para rakyat. Betul lah para rakyat tak adil. Nampak? Itu yang orang akan dapat kesimpulan nanti. Oh, kalau begitu betul lah pakai tudung tak wajib. Nampak? Apa yang berlaku bukan berdakwah kepada sistem Islam. Yang berlaku itu adalah pembelaan yang mengelirukan umat Islam. Kita hukumkan sistem Islam sebagai haram sebab nak jaga akidah orang lain. Anak perempuan kita, tuan-tuan. Anak perempuan kita, kakak kita, adik-beradik kita, maksu, maklum, makngah kita. Yang tua-tua tu mungkinlah tak terpengaruh dah kot. Yang muda-muda, anak-anak saudara anak kita sendiri ni, kalau mereka tak diberitahu sistem Islam ini telah banyak melakukan perkara yang bercanggah dengan syariat, mereka akan baca artikel, mereka akan dengar ucapan dan mereka akan mudah terima. Benda macam ni mudah terima tak? Ramai orang malas pakai tudung. Betul je tak? Betul. Orang yang malas pakai tudung ni tiba-tiba dengar kenyataan kata sebenarnya dalam Islam bertudung tak wajib. Seronoklah dia. Seronoklah dia dengar benda tu, terus terima. Dan akhirnya kita susah nak memahamkan umat Islam. Nampak? Itu kita kena faham persoalan-persoalan seperti ini, tuan-tuan. Jadi berhati-hati. Kita kena bersama-sama dengan mereka golongan yang serius nak menyelamatkan Islam. Islam sedang diserang ni. Daripada benda kecil, tengok asalnya kecil je. Kalau kita nak boleh selalu, kalau saya nak mula, sebenarnya banyak lagi benda sebelum tu. Tapi kalau kita nak ambil benda baru, dia pergi pada apa? Arak, pesta arak, kan? Lepas tu dia pergi pada mana? Sebelum pesta arak tu apa? Konsert rock, kan? Yang konsert yang telanjang-telanjang yang kan? Aduh, apa salahnya? Dah jadi gaduh dah. Lepas tu pergi pesta arak. Lepas pesta arak pegang anjing. Nampak tak ni? Nampak tak? Lepas pegang anjing transgender. Nampak tak? Lepas ni ada satu lagi. Ada banyak lagi, tuan-tuan. Percayalah. Lepas ni satu persatu akan timbul. Dan kita sebagai orang Islam kena pertahankan Islam. Kita kena pertahankan Islam. Kerana itulah amanah kita. Kita kena pilih. Kita nak di pihak mana? Di pihak Allah atau di pihak mana? Kita kena berada. Sebab dunia bawa satu prinsip yang dipanggil mempertahankan hak kebebasan. Islam, sebut nama Islam je, tuan-tuan, kalau sebut Islam je, di situ dah tak ada bebas. Betul tak? Betul tak? Islam makna apa? Salamah yusalimu, patuh, tunduk. Betul? Islam makna Abang Kamarul Allah, betul. Abang Kamarul betul kata. Tapi dah kurus sikit, sakit abang, alhamdulillah. Baik, Islam makna patuh, Islam makna tunduk. Terikat. Patuh tu mana terikat lah? Patuh tu mana terikat lah? Terikat. Patuh tu mana terikat. Dengan Allah kita tak boleh bebas. Ya, kita bebas dengan makhluk. Kita tak terikat dengan makhluk lain. Kita tak perlu ikut cakap makhluk lain. Kita tak perlu ikut cakap manusia lain, kan? Tapi kita manusia mesti terikat dengan Allah. Ini kena faham. Itu kebebasan dalam Islam. Kita bebas daripada sesama makhluk, tapi kita terikat dengan Allah. Gerakan dunia ni dibawa apa? Gerakan dunia dibawa satu fahaman kita bebas. Bukan saja sesama makhluk, dengan Allah pun kita bebas, suka hati kita. Allah kata tak boleh berzina, boleh sebenarnya, sebab itu hak kita. Nampak? Kita dah bebas daripada Allah. Ini dia, tuan-tuan kena jaga-jaga. Kita kena bertanggungjawab, kena bantu apa yang kita mampu. Kalau saya setakat ceramah, menerangkan, memahamkan, tuan-tuan tolonglah
Pokok mana yang tuan-tuan boleh tolong untuk menyelamatkan Islam yang sedang diserang. Kalau tuan-tuan pejam mata, tengok betul-betul, tuan-tuan nampak bahawa Islam sedang diserang dalam negara kita ini. Islam sedang diserang. Kita nak cari siapa yang betul-betul nak bela Islam. Golongan mana yang betul-betul nak bela Islam, tolonglah dia. Tolonglah golongan itu. Yang benar-benar nak pertahankan Islam. Sebab Islam diserang ni, satu-satu serangan datang. Tengok, satu-satu serangan datang. Arab, pesta Arab. Lepas tu dulu kita ingat tak, apa nama ni, penguat kuasa tangkap orang Islam Melayu yang duduk dalam kedai Arab. Tak usah minum. Peraturan NMN Syariah Negeri Selangor kata, salah tu bukan minum. Minum tu memang salah dah. Duduk dan berada di tempat arak ataupun salah. Itu dah buat salah. Lalu bila digari, marah. Akhirnya ingat tak penguat kuasa kena mohon maaf. Ingat tak? Hinanya penguat kuasa Islam kita, tuan-tuan. Nak tegakkan hukum Islam tu, syariat Islam, umat Islam. Akhirnya umat Islam tak ada kebebasan. Patutnya bebas. Kalau umat Islam, biar umat Islam bebas mengamalkan ajarannya. Ini tak. Orang lain bebas, Islam tak bebas mengamalkan ajaran Islam. Ini kita kena jaga baik-baik. Okey tuan-tuan. Jadi tak usah kita tertipu. Yang kita sedih tu macam 3 Abdul tu, 3 Abdul tu sedih tu kan. Sibuk bela sama. Lepas tu dengar cakap sisters Islam. Sisters Islam mengadu. Dia kata jawatan agama, majlis agama nak sesatkan kami, tak panggil muzakarah pun. Orang percaya tembak majlis agama Islam, tembak jawatan kuasa fatwa. Apa ni, buat fatwa tak panggil bincang. Akhirnya majlis agama Islam tunjuk dokumen. Dah hampir 2 tahun ada pertemuan. 2 tahun dah ada pertemuan. Tapi ternyata sisters Islam ni tak nak balik pada akidah yang sebenar. Maka akhirnya dah degil juga. Tak, orang kalau dah degil, macam mana? Ni murtad yang kita nak baca ni. Hukum murtad yang kita nak baca ni, tuan-tuan, contohnya ada disebut oleh para ulama, kalau orang tu murtad, kita boleh nasihat dia supaya balik pada Islam. Contohnya kalau Imam Syafi'i dia bagi tempoh 3 hari. Idris Marbawi bagi contoh. Misalnya kita cakap ke orang murtad tu, tang mana kau tak nampak, yang kau nampak Islam tak betul sampai kau nak murtad tu di mana? Sebut. Okey, dia pun sebut. Dia kata hukum faraid tak adil. Misalkan tak adil. Maka kita pun kata Idris Marbawi, kita hujah. Kita berujar dengan dia, bagi dia penerangan bahawa di mana adilnya hukum Islam, di mana benarnya hukum Islam. Dah habis beri penerangan, Imam Syafi'i kata, okey, bagi dia tempoh 3 hari. Kau fikir dalam masa 3 hari. Kalau kau tak balik pada Islam yang sebenar, maka kau akan dipancung. Nampak? Kau akan dipancung. Baru pancung. Jadi maknanya ada tempoh. Nampak tak? Islam letak tempoh. Tapi kalau dalam tempoh tu tak nak mengalah, maka tak ada jalan dah. Tak ada jalan dah. Sebab tu saya bimbang lepas ni ayah pin pula nanti bangun. Ayah pin bangun mencabar fatwa mahkamah. Akhirnya diisytiharkan ayah pin tidak sesat. Habis hancur tuan-tuan. Diisytiharkan ayah pin tidak sesat. Hancur kita. Anda kena baik-baik, kena faham benda-benda macam ni. Okey, baik. Okey, saya mula baca lah. Baru pula nak mula baca. Membebel dulu baru baca. Kalau saya membebel tu jangan salahkan saya. Salahkan dia orang lah. Buat isu macam-macam. Jadi terpaksa bebel dulu. Kalau tidak boleh terus baca je. Okay, baik. Bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang membicarakan hukum orang murtad, yakni yang kembali jadi kafir. Ketahuilah kiranya wahai saudaraku, bermula mengenal orang murtad itu ialah orang yang memutuskan perkekalan Islamnya dengan beberapa jalan. Orang murtad itu siapa? Orang yang memutuskan hubungan dia dengan Islam. Dalam bahasa lain, dia dah tak boleh dipanggil orang Islam dah. Dengan beberapa cara. Ada kalanya dengan niat kafir,
Itu cara pertama, niat kafir. Apa maksud niat kafir? Dia kata, aku ingat bulan 6 tahun depan aku nak masuk Kristian lah. Dia kata dia niat macam tu. Tak payah tunggu bulan 6 tahun depan, jam tu juga dah kafir dah. Ataupun dia kata macam ni, dia kata kau kena ingat Islam bukan betul. Dia kata kita kena bincang ni. Okey, hari 10 hari bulan kita jumpa, kita bahas betul-betul, tengok Islam ni betul ke tak betul. Dia pun kata, okey, kita jumpa 10 hari bulan. Aku nak tengok kalau Islam betul aku akan tak. Kalau Islam tak betul, aku boleh tukar agama lain. Tak payah tunggu 10 hari bulan. Waktu tu juga dia dah jatuh dah kafir. Dah jatuh. Buka lah tuan-tuan. Mesti nak jatuh je ke tayap. Silap tayap, main sambor je meja. Saya sama pula tu. Main sambor je. Tu dia. Kan, niat nak kafir. Wallahu. Sebab tu jangan, kita dah Islam ni kita kena bersyukur. Bukan senang Islam nak sampai kepada kita, bukan senang tuan-tuan. Kita boleh nak buang Islam. Sahabat-sahabat Nabi bawa Islam ni sampai mati, betul. Bilal bin Rabah dihirit di padang Herit, di padang pasir. Sumayyah, Sumayyah dan suaminya dan isterinya, Yasir Ammar bin Yasir dan isterinya dibunuh, ditikam sebab pertahankan akidah Islam, supaya Islam ni sampai kat kita hari ni. Orang zaman dulu nak pertahankan Islam supaya Islam sampai kat kita, mati kena bunuh. Kita dah dapat Islam buang. Kita dapat Islam, kita tak jaga iman. Betapa kita tidak berterima kasih dan menghargai jihad dan pengorbanan dilakukan oleh orang-orang yang terdahulu. Atau dengan perbuatan yang mengkafirkan. Perbuatan yang mengkafirkan contoh apa? Contohnya kita beramal dengan ilmu sihir. Itu mengkafirkan. Kita pergi jumpa Tok Bomo. Tok Bomo tu, kita faham orang Melayu ni bomo ada dua jenis. Di sini kita pakai dia punya silat. Ada bomo yang dimaksudkan dia setakat apa? Dia guna herba pokok-pokok, daun-daun kan. Lepas tu dia ada doa-doa. Itu bomo yang tu tak apa. Kalau bomo jenis tu tak apa. Tapi ada bomo yang dia bukan setakat guna herba. Dia guna batu delima, dia guna kerih, kononnya kerih tok janggut, kononnya tongkat Soekarno, mangkuk Puteri Hang Lipo. Yang tu sesat. Kena tengok. Jadi kalau bomo tu takat dia kata tolong bawa buah limau, kan? Dia suruh kita mandi dengan buah limau tu, air pakra mandi, bawa apa nama ni, herba cengkeh, bunga cengkeh. Dia doakan bunga cengkeh tu, lepas tu dia suruh bubuh dalam masakan, makan. Itu tak apa. Yang itu tak apa. Gabungan doa dan bahan-bahan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ada hadis sebut bunga cengkeh ni terbaik untuk apa? Bunga cengkeh terbaik untuk ni, benda dalam dada. Apa yang ada dalam dada? Jantung, paru-paru, apa lagi? Empedu ya. Semua yang ada dalam dada ni, bunga cengkeh adalah rawatan dia. Amalkan. Kalau kita ada masalah paru-paru, jantung, dada, kita amalkan bunga cengkeh. Dia terbaik. Dia terbaik. Contoh misal dalam hadis pun ada sebut. Jadi kalau bomo tu kata buat bunga cengkeh, tak apa. Tapi kalau bomo tu guna batu delima, kerih keramat, dia kata apa lagi? Tongkat Soekarno, songkok JW songkok, topi JW Batch, itu semua dah mengarut. Mangkuk Puteri Hang Lipo, itu semua mengarut tuan-tuan. Walaupun benda tu kadang-kadang nampak magic dia nampak. Contoh magic dia nampak tuan-tuan. Ni kawan saya ni dah arwah dah. Tuan-tuan. Walaupun muda setahun daripada saya, tapi arwah dah. Apa dia cerita? Dia ni memang suka ikut benda pelik-pelik. Sebab dia nak tengok dengan mata kepala dia sendiri. Dia ustaz, akidah dia kuat. Tak apalah. Jadi satu hari dia kata, dia cerita kat saya, aku ikut satu kumpulan ni, makcik aku punya geng pergi ni cari barang-barang ni. Tu mangkuk Puteri Hang Lipo lah katanya. Cari ke Melaka tu.
Ke satu tempat di Melaka, masuk dalam hutan dia kata. Cari korek punya korek, jumpa. Tujuan cari mangkuk putih halipo tu pula untuk apa tuan-tuan? Untuk dapat nombor ekor. Maka tuan-tuan, kita sambung cerita sikit. Masuk, dia kata masuk dalam hutan mana kat Melaka tu. Pergi satu tempat, lepas tu menyerulah. Ada yang menyeru, dia tengok je. Dia tengok je. Seperti dia menyeru. Lepas tu dapat timbul. Itu yang pelik tu. Timbul mangkuk dah pecah. Sompek je mangkuk tu, pecah. Timbul dia daripada tanah tu, keluar dia. Lepas tu dia ambil mangkuk tu. Dia kata, Ustaz pegang ni. Dia suruh kawan saya pegang. Kawan saya pun pegang lah. Pegang. Lepas tu dia buka lengan baju kawan saya. Dia buka, dia tarik. Kenapa? Nombor keluar kat tangan tu. Nombor ni kawan arwah ni cerita ni. Nombor keluar kat tangan. Lepas tu dia lepas, celaka kau dia. Kau jadikan tangan aku tempat nombor kan, sembarangan. Tapi dia dapat nombor tu, dapat dah. 3-4 hari lepas tu tuan-tuan, kawan saya tengah minum kat kedai, dia datang. Dia bagi, ni ustaz punya bahagian. Apa benda? Dia buka plastik, jam yang jenis ribu-ribu ringgit tu. Ni bahagian ustaz. Bahagian mana? Tu malam tu yang nombor naik tu, ni bahagian ustaz. Dia kata, celaka kau, aku tak nak aku ambil. Aku tak nak benda haram ni. Contoh kan. Tapi dia memang macam tu lah jenis orang. Dia nak tengok sendiri benda-benda tu. Memang benda-benda tu ada. Ni semua mainan syaitan, mainan iblis. Kan? Ini benda-benda syirik. Kan? Kalau kita mengamalkan sihir, itu syirik. Ya? Jadi maknanya kalau kita percaya benda tu amal, maka dia jadikan kita syirik. Waliyahzubillah. Ya? Kemudian dengan perkataan yang mengkafirkan. Misalnya kita cakap ucapan-ucapan yang mengkafirkan. Misalnya ada contoh diberi, kita kata apa? Kalau kita laksana hukum potong tangan mencuri, busuklah Kuala Lumpur dengan tangan yang dipotong. Itu boleh. Kita cakap, saya gurau je ustaz, cakap main-main je tu, batal syahadah. Benda macam tu tak usah dimain-mainkan. Benda macam tu tak usah digurau-guraukan. Ataupun dia kata apa? Dia kata kalau kita laksanakan, kita haramkan riba, maka kita nak maju macam mana? Negara barat maju dengan sistem riba, kita pula nak tinggalkan riba. Boleh batal syahadah kita, sebab kita tidak meyakini hukum syarak. Itu maksud dia. Sama ada dikatakan dengan kerana senda gurau, nampak? Walaupun kita ucap tu gurau-gurau je, main-main je, tak boleh. Atau memperejek-ejek kerana nak mengedek-ngedek. Dia tu kat rumah Nabi Isra Mi'raj, kat rumah dia lah, jangan kau tak tahu. Dia main macam tu pula. Kalau saya ejek-ejek macam tu, atau dikatakan dengan itikad, ataupun memang dia cakap tu dia percaya, atau dikatakan kerana degil, dia kera hati, dia nak bagi sakit hati, dia cakap benda-benda macam tu. Dan sifat keras kepala dia, sebagai tafsir yang panjang dalam kitab-kitab fiqh. Dalam kitab fiqh saya bacakan sikit sebelum saya berhenti. Sebab bab ni panjang lagi, tapi saya malam ni nak baca, nak tamatkan dengan membaca perkara-perkara yang membatalkan syahadah kita. Ini perkara pertama, 10 perkara yang membatalkan syahadah. Saya baca ringkas-ringkas je untuk panduan tuan-tuan. Yang pertama, syirik. Dan dia kata antara perbuatan syirik tersebut ialah meminta doa dan pertolongan dari orang yang telah mati. Barak. Kalau kita minta doa orang yang hidup, tak apa. Contoh apa? Pergi rumah kawan-kawan, ustaz-ustaz kan, ustaz tolonglah, saya ni sakit dah lama, dah berawat dah macam-macam dah. Rawat-rawat juga, tapi minta tolong doa juga. Kita minta tolong doa. Ustaz tu masih hidup, itu tak apa. Sebab Nabi pernah suruh minta doa kepada apa? Bukan Nabi, sahabat. Minta doa pada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas dia masih hidup, dan minta dia doa. Pergi jumpa dia, minta dia tolong doakan. Sebab doa ni tak sama. Doa kita dengan doa orang lain tak sama. Ada yang mujarab, ada yang tak mujarab, ada yang mustajab, ada yang tak mustajab. Jadi tak apa kita minta doa. Tapi kalau dah mati, itu syirik. Walaupun dalam konteks orang mati ni masih ada segelintir ulama mengharuskan. Ada setengah ulama mengharuskan. Maksud dia tu, dia panggil apa tu? Ada bahasa dia panggil tawassul. Bertawassulkan dengan Syekh Idris, Syekh
Abdul Qadir Jailani atau tawassul dengan syekh tu, syekh ni. Ada setengah ulama dia membenarkan. Saya baca pandangan-pandangan itu dan nampak okey. Tapi bagi saya untuk orang awam tak selamat. Kan? Bagi kita orang awam lebih baik kita tinggalkan benda tu. Lebih baik kalau dah mati tak payah guna dah. Dah mati tak payah nak tawassul dah. Sebab dia lari macam tangkal azimat. Ada ulama kata tangkal azimat hukum dia haram kan. Tapi ada setengah ulama masih membenarkan. Misalnya begini. Misalnya dalam satu doa. Ada doa, satu doa yang saya selalu amalkan. Ya, dalam doa tu ada, doa tu panjang juga, ada 3 muka surat. Tapi salah satu bunyi begini. Allahumma shfi hamila kitabi hadza. Washfi, kita sebutlah fulan bin fulan, washfi nafsi hadza. Okey, maksud dia, wahai Tuhan sembuhkanlah orang yang mengamalkan doa ini, orang yang membawa doa ini, yang bersama dia simpan doa ni, lepas tu dia amalkan doa ini, sembuhkanlah dia. Nampak? Maknanya pembaca doa ni ramai orang baca. Doa ni ramai. Saya pun pernah kembangkan doa ni. Dengan muslimat saya pun ada bagi. Dalam kuliah muslimat saya ada bagi doa ni pada muslimat. Isteri Safian Kak Aisyah pun ada. Kan? Tengok, bila jangan orang, setiap orang pula dia akan bagi. Baca. Jadi kalau ramai yang baca doa ni, katalah 1 juta yang baca doa ini, 1 juta orang akan doakan kita. Faham tak? Okey, saya baca doa tu, Safian baca doa tu. Bila saya baca doa tu, Safian termasuk tak dalam doa saya? Termasuk melalui perkataan tadi. Ya Allah, kau sembuhkanlah dan selamatkanlah dan tolonglah orang yang mengamalkan doa ini dan menyimpan doa ini. Antara yang amalkan Safian kan, dia simpan doa tu. Masuk tak dalam doa tu? Masuk. Nampak tadi? Jadi kita simpan doa tu. Kita amal, pertama amal, kedua kita simpan doa tu, letak dalam beg ke, okay, kita bawa ke mana-mana. Tujuannya apa? Tujuannya kita nak termasuk dalam doa tadi. Nampak tak ni? Yang tu tak apa. Yang tu para ulama benarkan. Yang tu para ulama izinkan. Kan? Dan ada pula jenis-jenis lain. Tetapi ia sangat bahaya. Orang yang nak amal benda tu, dia kena betul-betul faham. Kan? Tambah yang doa jenis ayat Quran, doa simpan bungkus dalam kain kuning, gantung kat tengkuk tu. Itu lagi bahaya. Bahaya apa? Takut nanti hati dia katalah dia bawa kereta, dia terselamat. Kan? Yang lain semualah terbalik dah apa, tunggang langgar. Kereta dia je selamat, tak luka, tak cedera apa. Dia pun terus teringat, ni mesti rantai kuning yang aku pakai tu. Habis. Nak kalau situ dia pergi, habis dia. Sebab tu ulama tak galakkan. Ya, walaupun boleh tak galakkan. Sebab tu doa pada orang yang mati ni, dapat guna doa tawassul pada orang yang telah mati ini, ada segelintir ulama benarkan, tetapi sebenarnya tidak digalakkan untuk orang awam sebab takut akidah dia lari. Okey, sebab tu yang ambil yang tenang, yang sahih, pergi pada orang yang belum mati. Ya, syirik bila kita minta dan doa pertolongan dari orang yang telah mati, bernazar dan menyembelih korban kepada mereka. Kita sembelih korban untuk orang yang dah mati. Apalagi sembelih korban untuk jin syaitan, lagi dah tak boleh. Ya? Kan yang semah-semah tu kan. Keluar-keluar rumah tengok tepi simpang jalan ada pulut kuning dalam daun pisang. Dalam buluh yang dianyam, daun pisang ada pulut kuning, ada telur kan. Kan? Kalau tuan-tuan jumpa nak buat apa? Itu semah tu. Bahasa dipanggil semah. Maksud sebenar dia ialah apa tu? Jamu hantu, jamu jin. Jamu hantu, jamu jin. Tuan-tuan kalau jumpa nak buat apa tuan-tuan? Angkat cium. Kalau rasa elok, bagus, buat balik makan. Kalau belum basi, balik makan. Kan? Tak payah masak waktu tu. Hantu mana nak makan? Membazir, dah lah syirik. Membazir pula. Kan? Itu benda-benda. Jadi benda-benda macam tu syirik. Yang kedua, menjadikan sesuatu sebagai perantara di antara diri dengan Allah. Minta doa dan syafaat serta berserah diri kepada perantara itu. Nampak? Dia bukan minta pada Allah, dia minta pada busuk. Busuk ni busuk keramat. Dia minta pada keris. Dia doa tu dia asap keris. Dengan niat keris itulah yang akan menyelamatkan nyawa dia. Itu boleh jadi syirik. Ya?
Orang yang melakukan perkara tersebut menurut kesepakatan ijma' adalah kafir. Yang ketiga, tidak mengkafirkan orang musyrik atau ragu-ragu terhadap kekufuran mereka. Nampak? Pertama, kita ragu-ragu dengan kafirnya orang kafir, kan? Misal kata nama orang tu Acong, terang-terang dia budak, tapi dia akhlak dia baik sungguh, kan? Kita pun ragu-ragu, dia ni sebenarnya dia rasanya bukan orang kafir tu. Kita ragu dengan kekafiran dia. Tak boleh, ya. Kalau orang tu dah terang-terang kafir, kita kena terima kekafiran dia, atau membenarkan fahaman mereka. Fahaman orang kafir, apa fahaman? Ini banyak ism, ideologi yang sesat. Nampak? Contohnya apa? We all are children of Allah, kan? Itu salah seorang bekas pemimpin sistem Islam. Dalam satu demonstrasi, dia ada pegang satu kad. Kad tu tertulis, we are all the children of Allah. Bukan gitulah. Saya pun tak ingat sangat perkataan tepat dia. The children of Allah, kan? Itu children of Allah. Makna terang dia anak Allah. Anak Allah. Zahir makna dia anak Allah, dan yang berpegang kita ni anak Allah adalah Kristian, fahaman Kristian, kan? Fahaman Kristian. Allah itu adalah father, kan? Bapa, kita anak. Dan dia tiga, di konsep Trinity. Apa tiga tu, kan? Yang tiga opnum tu, ya? Yang jelasnya begini, yang terdapat dalam lagu Cat Stevens, kan? Allah, dia ada lagu dia, I for Allah, nothing but Allah, but is the beginning of Bismillah. Hujung lagu tu dia ada begini, Allah, there's only one God and Muhammad is his messenger. Allah, la ilaha illallah. Allah, there's only one God and Jesus was his messenger. Allah, la ilaha illallah. Allah, there's only one God and Moses was his messenger. Allah, la ilaha illallah. Allah, there's only one God and Abraham was his messenger. Allah, la ilaha illallah. Akhir sekali, Allah, there's only one God and He created Adam and we are the children of Adam. Allah, la ilaha illallah. Nampak tak? Kalau kita nak penyatuan manusia, lebih baik kita bawa prinsip we are all the children of Adam. Nampak? Yang itu tak sesat. Yang itu dia tak bawa kita kepada alam yang mengelirukan. Nah, akidah kan. We are all the children of Allah. Nah, tapi sis dia bawa ke prinsip ini. We are all the children. Sorry, saya silap saya. Sorry. Sis dia bawa we are all the children of Allah. Ini bahaya. Kan? Sebab tu maknanya fahaman seperti ini, fahaman Farain tidak, fahaman bahawa Farain itu tidak adil, fahaman bahawa tak boleh, kita tak boleh berpegang dengan fahaman-fahaman itu. Yang keempat, berkeyakinan bahawa petunjuk yang lain daripada petunjuk Nabi adalah sempurna. Maknanya ada benda lain yang lebih sempurna daripada petunjuk Nabi. Maknanya apa yang Nabi cakap dalam hadis itu tak betul. Contoh paling senang, Nabi kata lelaki jangan pakai pakaian perempuan, perempuan jangan pakai pakaian lelaki. Nabi salah. Sebenarnya tak ada salahnya orang lelaki pakai pakaian perempuan, dan tak ada salah orang perempuan pakai pakaian lelaki. Nampak tak? Termasuk cara kata ni, jangan buat main. Termasuk boleh menyebabkan batal syahadah kita, atau berkeyakinan bahawa hukuman yang lain daripada hukuman Nabi lebih baik, seperti mereka yang mengutamakan peraturan Taurat dan mengenepikan hukum Rasulullah. Maka orang yang berkeyakinan seperti adalah kafir. Memenjarakan pencuri lebih betul, lebih adil daripada potong tangan pencuri. Nampak tak? Boleh membatalkan syahadah kita. Ya, syahadah kita. Sebagai contoh, berkeyakinan bahawa peraturan dan perundangan yang dibuat oleh manusia lebih utama daripada syariat Islam. Undang-undang manusia buat lebih betul berbanding undang-undang Allah. Ni boleh syirik ni. Hukum potong tangan curi tak adil. Hukum rejam orang berzina tak adil. Yang adilnya orang berzina ni jangan kacau dia. Itu hak asasi dia. Termasuk tak dalam ni? Termasuk tak? Boleh termasuk, tuan-tuan. Boleh merosakkan akidah.
Yang kedua berpendapat bahawa, ini contoh, melaksanakan hukum Allah dalam perkara hukum hudud, seperti memotong tangan pencuri dan merejam penzina yang telah berkahwin, tidak sesuai lagi zaman sekarang. Dia tak salah mentah-mentah. Dia kata betul, potong tangan pencuri, rejam zina dulu okeylah. Sekarang dah zaman moden, tak boleh dah. Termasuk dalam perkara yang boleh membatalkan syahadah. Yang ketiga, berkeyakinan bahawa dibolehkan untuk mengamalkan perundungan yang lain daripada syariat yang diturunkan Allah, sama ada dalam hukum muamalat atau dalam pelaksanaan hukum hudud atau lainnya, sekalipun tidak disertai dengan keyakinan bahawa hukum tersebut lebih utama daripada syariat Islam, kerana dengan demikian ia telah menghalalkan. Ada pula, contoh tadi kita dikatakan yakin undang-undang manusia lebih baik daripada Allah, boleh jadi syirik, betul? Sekarang ni begini pula, dia kata sebenarnya hukum Islam lebih baik. Hukum Islam lebih baik. Hukum potong tangan curi lebih baik daripada hukum penjara pada pencuri. Tapi dalam konteks sekarang, sebenarnya hukum itu lebih relevan. Maknanya dia kata hukum Allah masih lebih baik, tapi dia kata tak apa, tolak hukum Allah, buat hukum undang-undang manusia, tak apa. Dia kata tak apa tu boleh batalkan syahadah dia. Habis macam kita sekarang, tuan-tuan, macam mana? Kita dalam undang-undang yang kita pakai, pencuri masuk penjara, betul tak? Kalau misal katalah anak kita mencuri, masuk penjara tak? Misal kata wa'alaikumsalam, itu contoh je, masuk penjara tak? Masuk. Habis kita macam mana? Jangan redha lah. Maknanya kita dah duduk dalam satu komuniti yang melaksanakan undang-undang manusia. Kita sedang berjuang untuk menegakkan hukum Allah. Tapi sebelum hukum Allah tertegak, kita terpaksa ikut undang-undang yang ada. Kalau tidak, kita kena penjara. Kalau tidak, kita kena hukum bunuh dan sebagainya. Maka kita ikut je undang-undang yang ada sebagai atas sifat terpaksa, tapi hati kita tak redha. Faham tak ni? Kita tak redha dengan undang-undang yang ada ni. Itu dia. Kita ikut tu pasal apa? Kita tak ada pilihan lain. Itu maksud dia. Setiap orang yang menghalalkan perkara yang sudah jelas dan tegas diharamkan oleh Allah dalam agama, seperti zina, arak, zina, nampak? Sistem Islam, pandangan dia seperti menghalalkan zina. Halal lah tu. Dah tak boleh dihukum, dah tak boleh dianggap satu kesalahan. Maknanya halal lah. Menghalalkan zina, arak, riba, menghalalkan riba, arak, melaksanakan perundangan yang lain syariat Islam kafir menurut kesepakatan umat Islam. Ijma'. 10 perkara ni ambil daripada mana, tuan-tuan? Daripada buku petunjuk jamaah haji. Dulu, sekarang saya tak tahu. Dulu kalau orang nak pergi Mekah, kerajaan Arab Saudi ada hadiahkan satu buku panduan, macam buku panduan lah. Kalau nak masuk Mekah, kena buat macam ni. Dalam buku tu ada satu tajuk, awal-awal tajuk 10 perkara yang membatalkan syahadah. Maknanya Syekh Abdul Aziz bin Baz kata, kau nak masuk Mekah, kau jaga akidah kau. Kau 10 perkara ni kau jaga baik-baik. Kau tidak, jangan masuk. Kau tidak, kau tak layak masuk Mekah. Ini dia 10 perkara yang membatalkan syahadah. Yang keenam, saya baca ringkas tentang kelima, membenci sesuatu yang telah ditetapkan Rasulullah sebagai syariat walaupun ia mengamalkannya. Nampak? Tadi tak redha langsung. Yang ini tak redha dan tak nak buat. Yang ini dia dah lah, dia tak dia buat tapi dia benci. Dia pakai tudung, misal kata dia pakai tudung, tapi hati dia tak rasa benci. Bencilah aku pakai tudung ni, nampak tak? Itu kena jaga-jaga. Boleh membatalkan syahadah kita. Contoh apa pula? Contoh sunnah Nabi. Makan pakai tangan misalnya. Makan pakai tangan, itu sunnah Nabi. Okey. Dia kata dia boleh makan pakai tangan, tapi dia benci. Hati dia benci dengan sunnah tu. Dia kata jijik lah. Ini jijik. Maka bila sifat dia menghina sunnah Nabi, itu boleh membatalkan syahadahnya. Sebab tak ada yang jijik, tak ada yang hina daripada Rasulullah SAW. Yang keenam, mempersenda Allah atau kitabnya atau Rasulullah SAW satu daripada ajaran agama menjadi kafir. Mempersenda Allah, Rasul dan kitab Quran dan sebarang ajaran yang datang daripada Allah dan Rasul. Termasuk macam tadi, larangan lelaki pakai perempuan, perempuan pakai macam lelaki, datang dari mana? Hadis Nabi. Kita persendakan, kita persendakan larangan seperti itu. Alam mengarutlah
tidak menghormati hak asasi manusia, dia nak pakai dia lelaki, nak pakai perempuan, biarlah dia. Kita persendakan ajaran Nabi, boleh menjatuhkan syahadah kita. Sihir, macam ni, sihir di antaranya ilmu guna-guna. Dia bagi orang kasih pada kita kan, kita bagi orang sayang. Antara contoh ilmu guna-guna apa? Isteri nak bagi suami sayang, apa tu yang popular tu? Nasi kangkang, ataupun dipanggil nasi, selain nasi kangkang, nasi apa dah dipanggil, ada istilah lain okey, tu contoh. Mengubah kecintaan seorang suami terhadap isterinya menjadi benci. Kita amalkan sihir supaya suami itu jadi benci isteri dia. Boleh berlaku tak ni? Boleh. Ada ilmu sihir boleh buat. Ni Quran pun cerita. Boleh. Itu berdosa. Syirik, malah mengamalkannya menjadi syirik. Itu dia. Bukan takat dosa, syirik kalau mengamalkannya. Dan ilmu pengasih, iaitu menjadikan seorang mencintai sesuatu yang tidak disengainya dengan cara syaitan. Mereka yang amalkan sihir atau rela dengannya adalah kafir. Kerana firman Allah, kerana adalah firman panjang huraian, kita tak nak pergi masuk huraian nanti panjang. Kita ambil poin dia sahaja. Ke-8, membantu dan menolong orang musyrikin untuk memusuhi kaum muslimin. Kerana firman menolong orang musyrikin untuk memusuhi muslimin, itu syirik. Orang kafir nak bunuh orang Islam, kita pergi tolong orang kafir bunuh Islam, itu syirik. Tapi kalau kita tolong orang kafir, nak tolong orang Islam, tak apa. Nak tolong orang kafir, nak tolong sesama manusia lah. Contoh, si A ni ke Acong nampak kereta terbakar. Dalam kereta tu ada Abu, Ahmad dan Ali, kan? Acong nak tolong. Acong pun panggil kita, Hisham, mari tolong saya, tolong mereka, kan? Syirik tak kalau tolong? Tak boleh lah Acong, nanti aku syirik. Tak. Itu tolong, itu atas nama kemanusiaan. Okey, wahimah sekalipun Acong nak tolong Acing yang terpangkat dalam kereta terbakar, pun kita boleh tolong. Kerana itu atas dasar kemanusiaan. Acong nak tolong anjing tersebut, boleh tolong tak? Boleh tolong. Itu nak menolong sesama makhluk Allah. Yang jadi syirik, tolong orang kafir nak bunuh orang Islam. Itu syirik. Itu syirik. Baik. Berkeyakinan bahawa setengah individu dibolehkan untuk tidak ikut syariat Nabi. Ini selalunya dalam amalan tarekat lah. Tarekat-tarekat ni selalunya dia percaya apa? Guru dia dah mursyid. Jadi guru dia dah tak ada halal haram dah. Kalau orang lain sentuh lelaki perempuan dosa, guru dia dah tak dosa. Dan minta maaf. Sampai satu tahap dia boleh bagi isteri dia tidur dengan guru dia pula, sebab nak dapat zuriat yang soleh apa macam tu. Soleh apa macam tu. Yang ke-10, berpaling daripada agama Allah atau perkara-perkara menjadi syarat sah sebagai Muslim tanpa mempelajarinya dan tanpa melaksanakan ajarannya. Maknanya kita tinggalkan syarat-syarat yang menjadikan kita sah sebagai seorang Muslim. Dan dalam perkara yang batalkan Islam ini, hukumnya tidak berbeza, sama ada secara bergurau atau bersungguh-sungguh sengaja melakukannya atau takut, kecuali apabila diancam dan dipaksa. Nampak? Satu je situasi yang kalau kita buat 10 perkara ni kita tak batal, iaitu kita dipaksa. Paksa sampai tahap apa? Nyawa kita atau maruah kita tergadai. Misalnya kalau orang lelaki, dia ancam kita sampai tahap kita dibunuh atau dicederakan, maka dia ancam nak potong kaki, nak potong tangan, kan? Kau tak ikut dah cakap aku potong tangan kau, itu boleh. Kerana kita buat, tapi kita tak batal syahadah sebab kita dipaksa. Perempuan pula misalnya, kalau kau tak ikut cakap aku rogol kau, maka nak jaga maruah diri boleh ucap, tapi hati jangan redha. Sebab berlaku pada sahabat Nabi, nama dia Ammar. Ammar, mak bapak dia pilih mati. Ammar dia takut mati. Dia pergi ke Rasulullah, kata, ya Rasulullah, aku telah buat benda yang paling tak guna dalam hidup aku. Rasulullah kata, apa yang kau buat Ammar? Aku telah cela Allah dan aku telah cela kamu tadi. Mereka letak pisau kat tengkuk aku. Ammar ucap ucapan begini, ucapan yang mencela Rasulullah. Habis kau ucap Ammar, ya Rasulullah, aku ucap begitu, kerana aku takut mati, aku tak nak mati. Rasulullah kata, Ammar, hati kau macam mana? Masa kau ucap ucapan menghina aku tu, hati kau macam mana? Hati aku tak berubah ya Rasulullah. Hati aku tetap mengimani engkau sebagai Rasulullah.
Rasul kata, Ammar, kalau mereka buat lagi perkara itu kepada engkau ucapkanlah lagi ucapan yang sama, kata Rasulullah. Itu namanya memilih rukhsah. Tapi kalau tidak dipaksa, sengaja, gurau senda, nak ejek-ejek, maka ia membatalkan syahadah kita. Membatalkan syahadah kita. Jadi kena hati tuan-tuan. Itu belum lagi saya buka 20 perkara membatalkan syahadah. Itu baru 10 perkara. Dia ada 20 perkara yang membatalkan syahadah. Tuan-tuan boleh cari. Saya minta tolong, siapa yang ada simpan buku tu kat rumah, tolong pinjamkan saya. Saya nak photostat. Saya cari kat rumah, saya tak jumpa. Dulu cari buku tu kecil je, besar piring aja buku tu. Besar sikit dari piring lah, 2 kali piring ni buku dia. Saya ada simpan warna merah jambu, ada. Dia tak tebal sangat lah. Dia tak tebal sangat. Dia maknanya ada saiz dia. Warna merah jambu masa tu. Dia tulis petunjuk kepada jamaah haji. Ini tajuk dia. Dalam tu ada 10 perkara membatalkan syahadah. Sayang sungguh, saya hilang buku tu. Jadi saya minta tolong. Tolong tanyakan. Kalau tuan-tuan tak ada, tolong tanyakan saudara mara. Siapa dia simpan buku tu, tolong. Saya nak photostat. Saya nak photostat buku tu. Tolong photostatkan pun tak apa. Tolong photostatkan bagi pada saya. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan, maknanya saya nak sangat buku tu kerana dia sangat berharga. Jadi kita berhenti untuk malam ni setakat tu, insyaAllah. Kita sambung lagi. Sebab banyak lagi ni benda nak bincang dalam bab murtad ni. Kita akan sambung dalam jadual kita akan datang. Saya guna kaedah baca kitab je lah ya. Sebagai kitab dinding dah tak ada. Itulah sebabnya suruh laksana hudud tak nak, suruh potong tangan mencuri tak nak. Nampak? Elok-elok boleh kuliah tengok slide kan. Dah kena rompak 3-4 kali. Berapa kali tuan-tuan kena rompak ni? Projektor berapa awak? 3, 4. Termasuk ni 4 lah kan. Projektor 3, ni 4. Ya Allah. Dahsyat ni Bandar Baru Sungai Buloh ni. Dahsyat. Tapi itulah saya tengok dekat Puncak Alam tak hilang. Tapi rupa-rupanya saya dapat rahsia. Patutlah Ustaz Zakaria ni, dia selalu lambat dia imam pengurusi antara imam surau tu. Ustaz Zakaria nama dia, pensyarah di UiTM dekat Puncak Alam. Okey. Saya selalu bila minum tu dia lambat datang. Dah nak habis minum baru dia datang. Rupanya dia pagar surau tu. Rupanya dia pagar surau tu. Jadi tuan-tuan kalau nak nombor telefon dia, saya bagilah. Saya nak ajar, saya tak ada masa. Tapi ada. Alah boleh cari, tanyalah ustaz mana pagar. Pagar di masa ke semasa pagar surau sikit. Ni 3 projektor hilang. Kan kalau tidak dah boleh tengok dah. Kan? Ni terpaksa baca kitab balik. Macam mana? Tapi tuan-tuan suka kan? Sebab ustaz sempat berhenti. Okey, insyaAllah kita sudahi dengan sama-sama baca tasbih kepada surah Al-Asr, sedikit doa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا صراطا مستقيم. اللهم انفعنا بما علمتنا. اللهم علمنا ما ينفعنا. اللهم زدنا علما والحمد لله على كل حال. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Ya Allah, ya Tuhan kami, ketunjukkanlah kepada kami yang benar sebagai benar, walaupun ada yang cuba untuk memperindah-indahkan yang cuba untuk memburuk-burukkan kebenaran itu, agar kebenaran itu terlihat sebagai kebatilan. Tetapi kepada kami ya Allah, yang benar itu kau tunjukkanlah sebagai benar, dan berilah kami kekuatan agar kami mampu dan berani untuk ikut serta memperjuangkan yang benar itu. Ya Allah, kau juga tunjukkanlah kepada kami yang batil sebagai batil, walaupun ada yang cuba untuk memperindah-indahkan kebatilan, mengkosmetikkan kebatilan itu agar kebatilan itu terlihat sebagai kebenaran. Tetapi kepada kami ya Allah, yang batil tunjukkan sebagai batil, dan berilah kami kekuatan agar kami mampu dan berani untuk menolak kebatilan itu. Kerana kadang-kadang ya Allah, walaupun kebatilan itu telah terang benderang di mata kepala kami, tapi kami masih membiarkan diri kami bergelumang dengan kebatilan itu. Dan apa yang lebih kejinya ya Allah, kami
juga turut memperkukuhkan kebatilan itu. Wa'iyyazubillah, kami minta berlindung daripada sikap dan pendirian yang selemah dan sedaif itu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.